شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalla. Marilah bersama-sama kita mengukuhkan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah memilih kita yang berjaya di dunia dan di akhirat. Marilah sama kita menyambut seruan Allah dengan firman-Nya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah membiarkan melahirkan ramai lelaki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah. Telah memerintahkan kamu semua supaya mengeratkan tali persaudaraan antara satu sama lain. Sesungguhnya Allah itu sangat mengawasi apa yang kamu lakukan. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dalam kemuliaan dunia dan negara pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat kembali hadis pesanan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Awsat, memberi jawaban dan huraian terhadap masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada hari ini. Hadis yang mengumpulkan masalah dan punca masalah, tindakan yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Sabul ata madama qan fa idza sara ishwaran fid din fala ta'khudhu wala sumtariki yamnakumul faqra wal haja ala inna rahal islam da'irah fadu al-ka hayya ala inna kitab wa sultan sayaftariqan fala faru kitab ala innahu sayakunu alaikum umara yaduna bi anfusihim ala yadunakum in asaitumuhum qatalukum wa in ata'tumuhum adallukum. Qalu ya Allah kaifa nasna? Qala kama sana'a ashabu Isa bin Maryam nushiru bil ashir wa humilu 'ala al-khashab maut fi ta'atillah min hayatin fi ma'siyatillah. Nabi SAW berpesan, ambillah pemberian selagi pemberian itu adalah pemberian. Apabila pemberian telah berubah menjadi pemberian yang berfungsi membeli pendirian kita, keyakinan membeli. Nabi berpesan, janganlah sama sekali kamu ambil, terutamanya rasuah yang membeli pendirian keyakinan Islam yang pegang oleh kita. Allah sallallahu alaihi wasallam berpesan lagi, kalau kamu semua tidak mengambil rasuah suapan untuk membeli pendirian agama kamu sekalipun, kamu tidak akan miskin. Kamu tidak berhajat dengan harta yang kotor. Tetapilah sesungguhnya Islam itu berputar, roda Islam itu berputar, maka ikutlah putaran bersama-sama dengan roda Islam. Ikutlah bersama dengan kitab Allah, selagi mana kitab Allah itu berputar bersama-sama dengan Islam. Sesungguhnya akan dipisahkan antara kitab dan pemerintahan. Akan dipisahkan antara kitab dan pemerintahan.
Janganlah sama sekali kamu memisahkan diri kamu dengan kitab, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya akan berlaku ke atas kamu pemimpin yang meraih keuntungan untuk diri mereka, bukan berkhidmat untuk kamu. Sekiranya kamu melawan mereka, kamu akan dibunuh. Sekiranya kamu taat mereka, kamu akan sesat. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengemukakan isu yang menarik masalah umat pada hari ini. Nabi menyatakan soal rasuah, soal penyelewengan. Yang dahsyat lagi adalah penyelewengan yang memberi jati diri dan keyakinan Islam yang dipegang oleh umat Islam. Nabi menyatakan jangan sama sekali kita mengambil rasuah terhadap agama. Sekiranya kita tidak ambil sekalipun, kita tidak akan miskin dengan menolak peluang rasuah tersebut. Seterusnya Nabi menyatakan sesungguhnya Islam itu berputar geraknya, kalau berada di bawah dan kalau berada di atas. Apabila Islam berada di atas, kita mesti mempertahankan kemenangan Islam. Apabila Islam berada di bawah, ditindas, kalah seperti apa yang berlaku pada hari ini, kita wajib setia sama-sama dengan Islam. Sesungguhnya antara Al-Quran dan Sultan akan dipisahkan. Nabi mengisyaratkan berkenaan doktrin sekular yang cuba memisahkan urusan dunia dan akhirat, urusan pemerintahan dan autoriti Islam. Jangan sama sekali kamu pisahkan diri kamu dengan Al-Quran, sedia dengan Islam. Walau bagaimana sekalipun tomahan yang dilemparkan ke atas golongan-golongan yang engkar supaya membebaskan diri daripada autoriti Islam, Nabi berpesan jangan sama sekali kamu pisah diri kamu dengan Al-Quran. Kerana kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh keliru, dan Allah telah menghadiahkan kepada kita kitab untuk memandu kehidupan kita supaya tidak sesat, yaitu Al-Quran. Jangan sama sekali kita menganggap Al-Quran hanyalah kitab cadangan daripada Allah. Al-Quran bukan proposal daripada Allah. Sebaliknya Al-Quran merupakan kitab keputusan yang sama sekali kita tidak ada hak untuk memilih selain daripada Al-Quran. Malam yang berlaku pada hari ini, kesan daripada penjajahan Hindia menyebabkan ramai masyarakat Muslim menganggap Al-Quran hanyalah kitab cadangan daripada Allah. Mana yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu, maka dilaksanakan. Mana yang ada di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka tidak dilaksanakan. Seolah-olah menganggap Allah itu hanya perunding mereka, dan menganggap seolah-olah Al-Quran merupakan proposal cadangan semata-mata. Sebaliknya, kita perlu kembali memahami bahawasanya kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan. Hamba sama sekali tidak ada hak untuk mempertikaikan Tuhan. Hamba sama sekali tidak ada hak untuk mengambil ajaran lain selain daripada ajaran Tuhan. Sekiranya ajaran sekular ini mendarah daging di kalangan masyarakat, bahkan diberi peluang untuk berkuasa, kamu akan dapati lahirnya pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang bekerja untuk diri masing-masing, tidak bekerja untuk diri kamu semua. Kebelakangan ini ramai mencatatkan hati terhadap masalah yang di dalam negara. Tetapi yang anehnya, kegairahan menceritakan berkenaan masalah rasuah. Berapa ramai di kalangan masyarakat Muslim yang tega ingin meneruskan ideologi sekular semata-mata, kononnya menukar individu. Apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, masalah yang berlaku berasal daripada dasar, berakar undi daripada sistem yang dilaksanakan
melainkan individu perseorangan semata-mata. Oleh kerana itu Nabi menyatakan yang pertama, dilaksanakan dasar sekular, dan kesan daripada sekular melahirkan pemimpin yang jahat. Sebab itu lahirnya golongan seperti ini, kerana dasar yang dilaksanakan sendiri tidak diasaskan atas kesedaran dosa dan pahala, syurga dan neraka, beriman dengan hari akhirat, dengan bala bencana. Selagi mana dasar yang asingkan antara dunia dan akhirat, kehidupan diri sendiri dan kepentingan agama, selagi itulah kita akan dikepung dengan masalah yang pelbagai, tidak akan berakhir. Nabi menyatakan kesan daripada dasar tersebut melahirkan pemimpin yang jahat, yang hanya bekerja untuk keuntungan mereka, bukan keuntungan kamu semua. Sekiranya kamu melawan mereka, kamu akan dibunuh. Sekiranya kamu taat mereka, kamu akan sesat. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kaifana?" Wa Rasulullah, apa yang perlu kami lakukan ketika berdepan dengan konflik tersebut? Nabi memberikan, kama sana'a ashabu Isa bin Maryam, seperti yang telah dilakukan oleh pengikut-pengikut Isa anak Maryam alaihi salatu wassalam. Nusyu bil manasib wa humilu 'ala al-khashab. Mereka digergaji dengan gergaji, mereka salib, diikat dengan kayu, mati di dalam ketaatan Allah lebih baik daripada hidup dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdepan dengan terlalu banyak masalah. Malam yang berlaku, apabila kita berdepan dengan masalah, kita tidak merujuk Islam, kita tidak merujuk Quran dan hadis. Kita masih lagi melangsungkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan, yang terzahir pada hari ini. Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Sekiranya kamu berteleak, berkonflik, bergaduh, bermasalah, rujuklah kepada Allah dan Rasul, rujuklah kepada Quran dan hadis, rujuklah kepada Islam, rujuklah kepada penyelesaian Islam. Masalah keamanan negara mesti diselesaikan dengan undang-undang Islam. Masalah ekonomi negara mesti diselesaikan dengan ekonomi Islam. Masalah masyarakat mesti diselesaikan dengan akhlak Islam. Masalah kepimpinan mesti diselesaikan dengan politik. Itu merupakan bimbingan yang telah dinyatakan oleh Tuhan, yang kita jadikan sebagai amanat menyelesaikan masalah pada hari ini. Tetapi malam yang berlaku pada hari ini berlangsung seperti yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Allah menyatakan, apakah kamu semua beriman sebahagian daripada kitab, merujuk kepada kisah Bani Israel yang merujuk sebahagian sahaja dari Taurat. Mereka berlaku sekular terhadap Taurat. Begitu juga berlangsung ingatan ini kepada umat baginda Nabi SAW, iaitu kita semua. Apakah kamu semata-mata beriman sebahagian daripada kitab, dan kamu mengkuri sebahagian daripada kitab? Tidak ada apa ganjaran yang diperolehi oleh golongan yang melakukan sedemikian, melainkan kehinaan, penyesalan di dunia dan di hari akhirat. Mereka dikembalikan dengan sedahsyat-dahsyat azab, dan Allah sama sekali tidak melupakan dosa kesalahan mereka. Oleh kerana itu, sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlaknatnya Bani Israel kerana mereka mensekularkan Taurat mereka. Terlaknatnya umat Muhammad SAW kerana mereka
mensekularkan Quran mereka. Oleh kerana itu, sidang Jumaat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita insaf dengan ujian iman yang berlaku pada hari ini. Allah timpakan pelbagai masalah berfaktor kerana masing-masing tidak menjadikan Islam sebagai solusi penyelesai segala masalah. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-dhikril hakim wa taqabbal minni wa min tilawatihi innahu huwas samii'ul 'alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita bersholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifdzi wiqayatika samananiyah jalalat malikina mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Al-Haj. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma fukka kaida asrana wa asral muslimin. Allahumma fukka kaida asrana wa asral muslimin. Allahumma laka bila'il imaniyin wa suyuyin wal ibradiyin wal munafiqin alladzina yuriduna an yaj'alu kitabaka tahta aqdamihim. Allahumma dabbir a'da'a a'da'ad-din wansurna wal mujahidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim